Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أساندنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى الروح الحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله وإلى الروح الشيخ محمد بن عمر النووي البنتاني رحمه الله. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sidang penonton yang dimuliakan, yang budiman, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman yang benar, mengurniakan kesabaran dalam menuntut ilmu dan memberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang diketahui dan dilakukan dengan istiqamah, dengan ikhlas, dengan yaqin dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Alhamdulillah, malam ini kita masih menyambung pengajian kitab yang sangat barakah, kitab Nasaihul Ibad, karangan Tuan Guru yang sangat alim, yang sangat menguasai pelbagai ilmu syariat dan hakikat, seorang yang Allah muliakan jasadnya, masih kukuh walaupun sudah banyak tahun dikuburkan di pekuburan Ma'la. Beliaulah Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bintani.
Al-Makki rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau mensyarahkan kitab Al-Munabbihat ala al-isti'dad li yaumil ma'ad, karangan syekh yang sangat menguasai ilmu hadis, malah digelar dengan Syekhul Muhaddithin, iaitu Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita masih lagi dalam bab thunai, iaitu maqalat yang membicarakan dua nasihat. Semalam saya ada berjanji untuk memberi penerangan pada dua perkara, iaitu tentang hari kiamat, kronologinya sedikit, dan juga cara mengucapkan istighfar. Malam ini kita akan bicarakan dua perkara ini, insya-Allah. Pertama sekali, 5 fasa kehidupan umat. Kita ini disebut di dalam riwayat hidup dalam 5 fasa kehidupan, dan ada fasa yang tertentu yang akan nanti dilalui oleh orang yang sempat berjumpa dengannya lalu melihat tanda-tanda kiamat. Secara umum sahaja, ini tidak secara daqiq, secara gambaran umum sahaja, barangkali berbeza sedikit dengan pengkajian yang lain. Tidak mengapa, sebab perkara ini adalah perkara yang melibatkan pemahaman ulama. 5 fasa kehidupan umat. Fasa yang pertama sekali adalah fasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu selama 63 tahun. Fasa ini telah berlalu dengan wafatnya Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa yang kedua adalah fasa Khulafa Ar-Rashidin, yang keseluruhannya 4 khulafa yang sangat berjasa ini: Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Itu sekitar 30 tahun. Maka fasa ini juga sudah berlalu. Seterusnya, fasa dunia Islam ini dipimpin atas jalan pewarisan, iaitu empire ataupun Umayyah, Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, dan yang seterusnya. Fasa ini berlalu sepanjang 1228 tahun, juga sudah berlalu. Fasa yang sekarang kita lalui, saya, tuan-tuan, sedang lalui sekarang. Sekaranglah fasa kita ni. Nanti akan ada satu lagi fasa yang terakhir yang akan dilalui oleh kita, iaitu fasa khilafah. Kembali balik murni dunia ini seperti mana di zaman Khulafa Ar-Rashidin dahulu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadilan, keharmonian dan sebagainya. Sehingga disebut di dalam riwayat, kalau seorang perempuan tolak mengerjakan haji daripada bumi Yaman, hatta kalau berjalan seorang pun tidak ada yang mengganggunya. Fasa inilah. Fasa ini sekitar 7 atau 8 atau 9 tahun. Kemudian ini semuanya seperti yang disebut di dalam setengah riwayat. Nah, ini perlu kepada tafsiran ulama. Ini kita secara gambaran kasar sahaja. Keseluruhan ini adalah 1500 tahun. Ya, wallahu alam, begitu disebut di dalam sebahagian kitab. Tanda-tanda kiamat itu akan berlaku sekarang. Cuma kita jumpa ataupun tidak. Tanda pertamanya adalah dukhan, asap yang keluar, yang memenuhi bumi ini, lalu dirasakan oleh orang Islam, lalu batuk-batuk. Adapun orang yang bukan Islam akan mengalami sakit yang amat sangat. Yang kedua, tanda Dajjal akan keluar. Dan perbahasan tentangnya panjang sekali, kita sekadar menyebut sahaja. Seterusnya akan turun Nabi Isa alaihi salam. Kita sebutkan perkataan nuzul, turun,
Sebab Nabi Isa alaihissalam berada di langit. Seterusnya akan muncul satu kaum ataupun kumpulan manusia yang namanya Ya'jud dan Ma'jud. Apabila tanda yang kita nak sebut ini keluar, maka tidak diterima lagi taubat, iaitu matahari terbit dari barat. Matahari terbit daripada barat ini memang betul-betul terbit. Bukan ditafsirkan dengan Islam akan muncul daripada barat, tidak. Memang betul-betul akan berlaku terbit matahari itu betul-betul muncul daripada barat. Tanda yang keenam, akan keluar binatang yang boleh berbicara di Makkah, di tempat mas'a, tempat sa'i itu ya, yang boleh berbicara dan bagi tahu kepada manusia yang ada di sekitar kawasan itu bahawa kiamat sangat-sangat hampir untuk berlaku. Dan yang ketujuh, akan berlaku satu peristiwa angin lembut. Angin ini, siapa pun yang menghidunya akan meninggal dunia ketika itu on the spot. Kalau dia menghidunya ketika makan dia on the spot meninggal. Demikian ketika ibadah dan yang lain-lain. Inilah dia kehidupan umat Islam. Kerana selepas itu, apabila orang itu hidup lagi selepas peristiwa angin lembut, ketika di hidupnya dia tidak meninggal dunia, orang itu dalam sebahagian kitab menyebutkan bukan orang Islam. Sebab orang Islam hanya melihat tanda-tanda yang kita sebut yang 7 ini. Adapun ini hanya disaksikan oleh orang Islam, sebab akhir sekali adanya orang Islam di muka bumi ini bila mereka menghidup angin yang lembut itu, udara yang lembut itu, maka semuanya meninggal. Itu tanda dia orang yang beriman, orang Islam. Kalau dia masih hidup lagi, itu tanda dia bukan orang Islam, orang kafir itu. Sebab tanda-tanda yang 3 lagi, orang Islam tidak melihatnya. Apa tanda itu? Iaitu tanda yang ke-8, akan berlaku gempa bumi yang sangat dahsyat di barat. Yang ke-9, berlaku gempa bumi yang sangat dahsyat di timur. Dan yang terakhir, api yang besar. Tanda-tanda ini tidak dialami oleh orang Islam tetapi orang yang bukan Islam. Begitulah hadirin, sedikit untuk kita gambarkan bagaimana peristiwa hari kiamat yang semalam kita sebut. Saya dah janji untuk bicarakan sedikit pagi ini, sedikit malam ini, maka kita syarahkan sekadar sahaja ya. Mudah-mudahan ada kesempatan akan datang, kita akan syarah lebih mendalam di setiap tanda-tanda ini dan riwayat hadis tentangnya dan kata-kata ataupun pendapat ulama tentangnya. Baik, mari kita lihat apa yang disebutkan oleh ulama dalam perbahasan istighfar. Sebelum kita nak bicarakan baris yang ada pada istighfar itu, maka kita lihat dahulu tempat berhenti supaya yang kita lakukan selama ini kita boleh perkemaskan dan kita boleh istiqamahkan. Kalau salah kita boleh betulkan. Baik, sebelum kita berbicara tentang apakah Al-Hayya Al-Qayyuma ataupun Al-Hayyu Al-Qayyumu, mari kita lihat dahulu cara berhenti istighfar yang benar. Astaghfirullahalazim. Kita Alladzi la ilaha illahu. 2. Al-Hayyul Qayyum. Kalau nak pakai Al-Hayyul Qayyum. 3. Wa atubu ilaih. 4. Itu barulah lengkap maknanya itu. Astaghfirullahalazim. Aku memohon keampunan daripada Allah yang Maha Agung. Alladzi la ilaha illahu. Yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Al-Hayyul Qayyum, yang Maha hidup dan yang Maha berdiri dengan sendirinya. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Ini adalah cara berhenti kalau nak berhenti dengan
4 berhenti, begitulah caranya. Maaf, kadang-kadang kita berhenti pada illa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Kita berhenti kat situ. Barulah huwal hayyul qayyum atau huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia tempat yang kedua dan ketiga tu. Yang pertama dengan keempat tak mengapa sangat. Hadirin, kalau kita baca sebegitu, maka ia kurang tepat. Macam tadi, bacaan yang kurang tepat begini. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Illa tu berhenti kat sini. Barulah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa tidak tepat? Pertama sekali, bacaan yang pertama itu insya-Allah itu kita boleh baca dengan baik. Yang kedua, alladzi la ilaha illa itu ayat yang tergantung. Yang tidak ada Tuhan melainkan, sepatutnya melainkan dia. Huwa itu bukan miliknya Al-Hayya. Huwa itu adalah miliknya illa. Ada menyambung illa. Gitu ya. Alladzi la ilaha illa. Bunyi memang sedaplah, tetapi maknanya tergantung. Artinya tergantung. Yang tiada Tuhan melainkan, sepatutnya melainkan dia. Barulah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dialah yang maha hidup dan berdiri dengan sendirinya. Walaupun maknanya itu betul, artinya betul, tetapi huwa itu sebenarnya adalah milik ayat yang kedua, bukan milik ayat yang ketiga. Wa atubu ilaih sama. Boleh ya? Jadi paling tepat bacaannya ialah seperti yang pertama tadi itu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu. Berhenti kat situ. Barulah sambung al hayyul qayyum wa atubu ilaih atau al hayyul qayyum wa atubu ilaih. InsyaAllah hadirin, sama-sama kita betulkan. Yang tuan-tuan, puan-puan buat barangkali inilah selama-lama ini tidak mengapa, sebab mungkin kita tak tahu. Sekarang kita dah tahu dah. Bila dah tahu dah, rentaknya sama saja. Tapi kita masukkan hu tu selepas illa. Jangan diberhentikan. Rentaknya sama. Saya bagi contoh. Kalau kita baca salah ya. Astaghfirullah. Bukan salah tapi tak tepat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Itu tidak tepat. Yang tepatnya alladzi la ilaha illahu. Kan sama je rentaknya. Jadi kita perbetulkan sedikit. Mudah-mudahan cara bacaan kita betul, artinya pun lengkap. Baik. Sekarang mari kita lihat perbahasan yang kita nak fokuskan pada malam ini, bacaan yang ketiga tadi itu. Astaghfirullahalazim. Itu tak masalah, kita boleh baca dengan baris yang betul. Alladzi la ilaha illahu. Itu pun mudah. Yang ketiga itu al-hayyul qayyum ke atau al-hayyu al-qayyum. Ya, kita bicarakan. Baik. Selepas kita baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu. Baik, apakah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih? Kita baca baris atas al-hayya fathah, al-qayyuma fathah baris atas, atau al-hayyu dhammah, al-qayyumu dhammah. Ya, bagaimana hadirin? Jawapannya ialah dua-dua betul. Nak baca al-hayya al-qayyuma betul. Al-hayyumu al-qayyumu boleh membaca kedua-duanya. Tuan-tuan, saya yakin di Malaysia ni kita dah biasa dah baca al-hayyu al-qayyumu, ya. Silakan. Cuma bacaan yang paling fasih, yang paling masyhur al-hayya al-qayyuma. Cuma kita kena tahulah. Kalau tuan-tuan tak tahu pun tak apa. Sebab yang penting yang kita buat selama ni betul dah. Cuma bila kita dengar ada orang baca al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, kita tak pelik dah. Ya,
Memang ada cara bacaan yang sebegitu dengan dibaca fathah, dan itulah sebenarnya lebih fasih. Lebih fasih. Nah, yang kita buat selama ini betul. Jadi dua-dua betul. Sebab kadang-kadang kita dah biasa dah dengan Al-Hayyu Al-Qayyumu, lalu kita nak ubah Al-Hayya Al-Qayyuma, nanti agak sedikit lidah kita, ya. Cuma kita bicarakan malam ini tujuannya nak bagi tahu dua-dua cara bacaan ini adalah betul. Kita dah selalu amalkan Al-Hayyu Al-Qayyumu ketika kita dengar ada imam baik ataupun siapa-siapa yang lead solat ataupun lead zikir munajat, tiba-tiba Al-Hayyu Al-Qayyum, kita tak pelik dah, sebab itu pun betul juga. Baik, yang paling bagus kita nak kena tahu kenapa dibaca begitu. Baik, dibaca baris atas tadi tu, Al-Hayya Al-Qayyuma. Kenapa? Sebab satu sebab, iaitu na'at ataupun sifat. Ini yang mengaji bahasa Arab boleh mengikuti ini. Kalau yang belum ada basic bahasa Arab ataupun belajar bahasa Arab tapi lupa-lupa, nanti boleh tanya balik dengan kawan yang tahu. Kalau kawan yang tahu tu pun lupa juga, boleh tanya dengan ustazah. Ini dalam grammar bahasa Arab ada satu istilah yang dipanggil na'at. Na'at ini adalah sifat. Dia boleh jadi na'tun ataupun sifatun. Dua-dua. Maksudnya sama, sifat. Apabila ada na'at, mesti ada man'ut yang disifatkan. Bila ada sifat, mesti ada yang disifatkan. Contohnya, orang itu cantik. Cantik itu adalah sifat. Siapa yang cantik? Mausuf, orang yang disifatkan. Orang itulah yang cantik. Gitu, ya. Baik. Dibaca baris atas, kenapa? Sebabnya tadi kerana na'at. Apa dia na'at? Kerana sifat. Bila ada sifat, dia mesti ada man'ut ataupun mesti ada mausuf yang disifatkan. Dalam ayat ini yang disifatkan adalah Allah. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Allah yang disifatkan, maka Allah itu disebut sebagai man'ut yang disifatkan. Dalam bahasa yang lain dipanggil mausuf yang disifatkan. Itu penting dahulu. Sebab tidak mungkin mensifatkan sesuatu yang tidak ada. Mesti ada dahulu. Allah Azza wa Jalla. Baik. Sifat bagi Allah yang pertama dalam ayat ini Al-Azim. Jadi Al-Azim itu dipanggil na'at. Dipanggil sifat, dan dia ikut. Dia mengikut man'ut. Kalau man'ut baris atas, maka dia baris atas. Kalau baris depan, depan. Kalau baris bawah, bawah. Dalam ayat ini, baris atas. Sebab itu Al-Azim, ini dipanggil na'at yang pertama. Ataupun sifat yang pertama. Allah Al-Azim, Allah yang agung. Sifat yang kedua, Alladzi la ilaha illahu. Dalam jumlah isim mausul, nanti tuan-tuan boleh rujuk pada ustaz-ustazah, ya. Jadi ini na'at yang kedua, sifat yang kedua bagi Allah. Allah yang tiada Tuhan melainkannya. Sifat yang ketiga, Al-Hayya. Jadi sifat ini tabi'. Dia mengikut sifat yang sebelumnya. Kalau sebelumnya baris atas, atas. Kalau baris bawah, bawah. Kan sifat yang pertama itu Al-Azimah. Maka yang Al-Hayya, tidak boleh Al-Hayyu. Sebab dia sifat yang tabi' mengikut. Kemudian sifat yang keempat, Al-Qayyumah. Maka dia mengikut yang sebelumnya. Boleh hadirin? Jadi kenapa dibaca Al-Hayya Al-Qayyumah? Sebabnya adalah na'at. Ingat itu saja. Sebabnya adalah na'at ataupun sifat. Itu sahaja. Boleh? Baik. Di ketika yang lain, ada sebahagian ulama mengatakan na'at juga. Na'at maksudnya sifat juga. Tetapi na'at sifat yang maqtu'. Sifat itu terputus. Yang kita bicarakan sekarang sifat apa? Al-Hayya Al-Qayyumah. Kenapa dikatakan ia sifat yang terputus? Mari kita lihat. Asalnya begini. Astaghfirullahalazim Al-Hayya Al-Qayyumah. Kalau nak didekatkan. Dia jadi Astaghfirullahalazim Al-Hayya Al-Qayyumah. Tapi ia terputus. Asalnya bersambung. Maksudnya kalau disambung dia jadi bersambung. Tapi dia terputus dengan satu ayat, iaitu yang warna hijau tu.
Alladzi la ilaha illahu. Nah, kalau dihilangkan begini, dia asalnya begini kan? Asalnya, maka al-azima dengan al-hayya itu terputus. Dia al-azima, al-hayya. Sepatutnya dekat. Tapi dia terputus dengan satu ayat. Apa di ayat itu? Alladzi la ilaha illahu. Nah, kalaulah tidak ada alladzi la ilaha illahu, maka dia jadi begini. Tetapi dia terputus. Itu yang dipanggil al-hayya tu jadi na'ats yang maqtu'. Sifat yang terputusnya. Kalau dia tidak ada alladzi la ilaha illahu, nah, ini memang ada dekat situ ya, memang ada. Tetapi ulama kata na'ats juga, alladzi pun na'ats juga. Tetapi dalam syarahan yang lain, al-hayya itu ia menjadi na'ats juga, dia tak berubah. Tetapi yang maqtu', istilahnya maqtu', kerana terputus dengan ayat alladzi la ilaha illahu. Kalau tidak, dia akan jadi begini. Tidak ada ayatnya itu, maka Allah itu sama juga, man'ut tadi baris atas, al-azim itu sifat ataupun na'at baris atas, sudah pastilah al-hayya pun baris atas, al-qayyumah baris atas. Boleh kita fahami? Jadi satu sebab kenapa ia baris atas, maka dijawab kerana ia na'at ataupun kerana ia sifat. Itu sahaja. Kalau nak panjang syarahan lain lagi, boleh juga dengan na'at maqtu' begitu. Nah, tapi kalau sebut na'at itu sudah memadai. Baik. Kenapa dibaca dengan baris hadapan? Baris hadapan itu dibaca kerana ada 3 sebab. Satu, baris hadapan kerana isti'naf. Isti'naf maksudnya ayat baru, iaitu khabar kepada mubtada yang mahdzuf, yang tidak nampak, yang dihilangkan, iaitu huwa. Bagaimana? Begini. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyu al-qayyumu wa atubu ilaih. Setiapnya punyai ayat yang tersendiri. Contoh, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu. Itu satu ayat. Satu ayat. Ayat yang baru dalam istilah agama, dalam istilah nahwu bahasa Arab dipanggil al-isti'naf, isti'nafun. Jadi al-hayyu al-qayyumu tu ayat baru tu. Ayat yang kedua. Sebab tu dipanggil isti'naf. Isti'naf maksudnya bukan ayat yang tadi tapi isti'naf, ayat baru. Jadi ayat yang kedua. Wa atubu ilaih, ayat baru juga. Jadi ayat yang ketiga. Itu namanya isti'naf. Persoalan, kenapa dibaca al-hayyu al-qayyumu? Difaham dahulu, ia isti'naf, ayat baru. Tak ada kena-mengena dengan ayat sebelumnya. Satu. Lepas tu, kenapa dibaca al-hayyu al-qayyumu? Al-hayyu ini dibaca hadapan kerana ia khabar. Khabar. Kalau dalam bahasa Melayu, kita sebut subjek dan predicate. Nah, ini adalah predicate yang pertama. Al-hayyu, baris hadapan. Yang kedua, al-qayyumu, predicate, juga khabar yang kedua. Di dalam tata bahasa, Arab baik, Melayu baik, bila disebut predicate, mana subjek dia? Bila disebut khabar, mana mubtada dia? Mubtada sebenarnya ada kat situ. Mubtada tu ada kat situ. Subjek ada kat situ. Tapi mahdzuf. Mahdzuf maksudnya ditiadakan, dihilangkan, yang tak nampak. Bagi kita bagi dia nampak. Itu dia bagi nampak. Seolah-olah memang kat situ tetapi tak nampak. Kita batas balik. Memang bacanya Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Gitu. Jangan dibaca hu tu tambah 2 kali, jangan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu huwa. Tidak begitu. Nah, ia tidak dibaca tetapi ada hukum di situ. Apa dia? Dah al-hayyu itu khabar, al-qayyum itu khabar yang kedua. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya ada tapi tak nampak. Mana dia? Ni dia turun. Ini namanya dalam istilah bahasa Arab nahwu itu dipanggil mubtada' mahdzuf, mubtada' yang tak nampak. Mari kita hilangkan balik.
sekarang kita nampakkan inilah namanya mubtada yang mahdzuf. Jadi bila ada mubtada dia akan jadi huwal hayyu, tidak boleh huwal hayya. Gitu nah, sebab dia jadi khabar. Bila khabar dia mestilah marfu'. Nah, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahira ala akhirih. Begitu ya. Boleh hadirin? Naam. Ini memerlukan pemahaman bahasa Arab yang baik. Boleh ditanya nanti dengan kawan-kawan yang boleh tahu nahu bahasa Arab dan juga tahu nahunya, terutama sekali asatidah kita, ustazah kita yang mulia ya, boleh tanya mereka. Baik. Ini sebab yang pertama. Apa tadi? Mubtada mahdzuf. Sebab yang kedua adalah ataf bayan. Ini juga melibatkan bahasa Arab. Apa dia ataf? Ataf dia mengikut. Bayan dia mengikut, dia benar-benar menerangkan sesuatu itu untuk lebih jelas. Nah, dia menerangkan apa? Dia menerangkan pada huwa. Kali ini dia seolah-olah jadi dua ayat. Astaghfirullahalazim, satu ayat. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini baru ada kaitan. Huwa itu ada kaitan dengan al-hayyu. Nah, huwa itu, nah, itulah yang nanti diatafkan, dibayankan oleh al-hayyu. Dia jadi begini. Huwa ini dipanggil sebagai dhamir rafa'. Dhamir, apa dia dhamir? Kata ganti nama. Dhamir ni kan ada dhamir mutakallim, dhamir mukhatab, dhamir ghaib yang kita pelajari dalam bahasa Melayu, kata ganti pertama, kedua dan ketiga. Nah, wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Begitu. Ini dhamir. Dan dia rafa' sebab dia mubtada'. Sebab dia dhamir yang marfu'. Nah, sebab dia marfu'. Baik. Bila dia marfu', maksudnya baris hadapan. Jadi al-hayyu al-qayyumu ini namanya ataf yang membayankan. Ataf maksudnya kesinambungan daripada yang sebelumnya. Nah, dan dia menerangkan apa yang dima'tuf itu. Huwa itu apa? Allah. Siapa dia Allah? Yang al-hayyu, yang maha hidup. Al-qayyum, yang maha berdiri dengan sendirinya, yang tidak perlu kepada yang lain. Itu maksudnya. Tapi al-qayyum itu kena mengaji sifat 20 lah. Walaupun terjemahnya begitu, yang berdiri dengan sendirinya. Kalau ikut guru kami, Syekh Ahmad Rudawuddin hafizahullah wa ra'ah, yang sangat alim dalam bab tauhid, dalam bab fiqh itu, terjemah yang paling tepat adalah bukan sebegitu, bukan berdiri dengan sendirinya. Berdiri dengan memang iya, saya tak ingat terjemah beliau. Maksudnya dia berdiri, bukan berdiri sendirinya. Maksudnya memang dia sudah begitu. La yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Allah Azza wa Jalla dengan sifat qiyamuhu binafsihi ini adalah la yahtaju ila mahallin. Allah tidak perlu kepada zat. Kerana Allah sendiri adalah zat. Zat tidak boleh berhajat kepada zat. Yang berhajat pada zat adalah sifat. Wa la yahtaju ila mukhassisin. Dan Allah tidak berhajat kepada yang menjadikannya, kerana Allah qadim. Itu kembali pada perbahasan ilmu tauhid. Baik, al-hayyu itu nak katakan badal boleh, nak dikatakan ataf bayan pun boleh juga. Dia hampir sama. Sebahagian mengatakan lebih kurang. Gitu. Walaupun sebenarnya ada perbezaan sedikit ya. Ataf bayan itu kerana ataf dia ada kaitan dengan yang sebelum, bayan menerangkan yang sebelum itu. Kalau badal itu yang menggantikannya. Maksudnya yang diceritakan badal itu adalah yang sebelumnya juga, bukan yang lain. Itu dalam perbahasan bahasa Arab ya. Jadi ataf bayan ataupun badal. Kenapa? Ia menerangkan huwa. Sebab dia ada kaitan dengan huwa, maka dia akan jadi huwa itu dhamir yang rafa', yang marfu', maka dia mesti marfu' juga. Dia mesti baris hadapan juga, iaitu hayyu al-qayyum. Itulah dua sebab kenapa ia baca dengan berbeza. Dua sebabnya adalah yang pertama kerana na'at ataupun sifat, yang kedua kerana ataf bayan ataupun badal. Kalau kita nak katakan dua sebabnya, kalau nak katakan tiga sebab pun boleh,
Apa dia yang pertama? Yang pertama sekali na'at, yang kedua ataf bayan, yang ketiga badal. Tapi kata ulama, badal dengan ataf bayan ni hampir dekat. Sebab itu kita letakkan pada dua sahaja. Oleh hadirin, jadi kesimpulannya ialah Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu, boleh dibaca Al-Hayyal Qayyuma wa atubu ilaih sebab ia na'at ataupun sifat. Nah, dan boleh dibaca Al-Hayyu Al-Qayyumu sebab, tiga sebab untuk kita lebih perincikan. Hadapan tu kerana satu, khabar kepada mubtada mahdhuf, yang kedua kerana badal, dan yang ketiga kerana ataf bayan. Jadi yakinlah kita hadirin, bila kita beramal maka dua-dua betul, tidak jadi suatu yang menyebabkan kita nanti jadi tidak yakin dah beramal. Silakan dengan Al-Hayyu Al-Qayyumu dan Al-Hayya Al-Qayyum. Setakat ini dahulu untuk malam ini. Kita akan sambung makalah yang seterusnya insya-Allah pada malam esok dengan izin Allah Subhanahu wa taala. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واغفر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد تشفي الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kitab ini membicarakan tentang muqaddimah dalam bab yang pertama tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bab kedua tentang taat dan ibadah yang zahir, yang ketiga menjauhi maksiat zahir, yang keempat menjauhi maksiat batin, yang kelima taat batin iaitu hati, yang keenam tentang zikir, fadilat, adab dan kaifiat, yang ketujuh adab bersahabat dan bermuasyarah. Kemudian ditutup dengan satu khatimah, penutup dan satu kesempurnaan oleh Imamul Ghazali sendiri dan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Secara perincian, dalam bab yang pertama tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibahaskan secara ringkas tentang sifat 20. Dalam bab yang kedua tentang taat dan ibadah zahir, ada fasal-fasal yang tertentu, iaitu adab qada hajat, adab berwuduk, adab mandi junub, adab tayammum, adab pergi ke masjid, adab masuk ke dalam masjid, adab amalan daripada selepas terbit matahari itu syuruk sehingga tergelincir matahari zuhur, apa yang harus kita lakukan. Fasal yang seterusnya ada persediaan untuk solat. Yang kesembilan tentang solat tasbih, fadilat dan kaifiatnya. Ada dua cara. Kemudian solat istikharah, solat hajat, adab-adab solat, adab imam dan makmum, adab-adab pada hari Jumaat dan adab puasa. Pada bab yang ketiga menjauhi maksiat zahir, iaitu menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lidah, menjaga perut, menjaga kemaluan, menjaga tangan, menjaga kaki. Bab yang keempat menjauhi maksiat batin, hati, supaya ditinggalkan suka makan, suka bercakap, marah, hasad ataupun dengki, kedekut dan sayang harta, suka kemasyhuran, suka dunia, takabur, sombong, ujub dan riya. Kemudian dihiasi hati itu, batin itu dengan taat, ketaatan yang batin, iaitu taubat, khauf, takut pada Allah, zuhud, sabar, syukur, ikhlas dan benar, tawakal, sayang pada Allah, redha dan ingat mati. Pada bab yang keenam disebut tentang zikir dan fadilat dia. Apakah fadilat berzikir itu?
adab berzikir dan cara untuk berzikir. Yang ketujuh, adab bersahabat. Pasal yang pertama, beradab dengan orang lain, dengan orang alim. Yang kedua, adab dengan penuntut ilmu, pelajar. Adab anak terhadap ibu bapa, adab bersahabat. Khatimah adalah penutup dan suatu kesempurnaan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Pesanan terakhir Imam Al-Ghazali dan suatu kesempurnaan daripada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, pesanan terakhir daripada beliau.